Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan yang saya hormati. Saya Danish Iftihar bin Muhammad Rosli selaku ketua kelas ingin mewakili semua pelajar dari kelas 2 Baiduri untuk mempersembahkan sebuah video berdasarkan modul projek usrah yang telah diamanahkan kepada kami, iaitu di bawah tajuk Jati dan Penampilan Diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurin Balkis binti Muhammad Helmi dari kelas 2 Baiduri. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang bertajuk Sang Kura-Kura dan Sang Arnab. Pada suatu hari, sang kura-kura sedang berjalan perlahan-lahan. Tiba-tiba datang sang arnab yang memang terkenal dengan haiwan yang paling pantas di situ. Kura-kura, ada kau di sini? Mau ke mana kau? Kata sang arnab membuka bicara. Kau punya arnab, aku ingin bersiar-siar sahaja di rimba ini, kata sang kura-kura dengan perlahan. Sang arnab pun berkata lagi, Kura-kura, apakah kau ingin berlumba berlari denganku? Sang kura-kura berkata, suka hati kau lah arnab, asalkan kau bahagia. Pada keesokan harinya, mereka pun berlumba. Whistle pun dibunyikan. Mereka berdua bergegas untuk berlari. Setelah beberapa minit kemudian, sang arnab berlari jauh di depan manakala sang kura-kura ketinggalan di belakang. Dengan rasa mengantuknya, sang arnab pun tertidur di bawah sebatang pokok yang rindang. Tanpa disedari, sang kura-kura sudah berlari jauh di depan. Selepas beberapa ketika, sang arnab pun terjaga dari tidurnya. Dia terus melanjutkan perjalanan. Sesampainya sang arnab ke garisan penamat, kelihatan sang kura-kura sedang menerima hadiah dan ucapan tahniah daripada haiwan-haiwan yang lain kerana telah memenangi perlumbaan tersebut. Dengan perasaan malu, sang arnab beredar pantas dari situ kerana tewas kepada sang kura-kura sambil diketawakan oleh para penghuni rimba. Sekian daripada saya. Saya harap agar kita semua dapat mengambil pengajaran daripada kisah tersebut sekaligus dapat menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan seharian. Terima kasih. Terdapat banyak pengajaran yang boleh diambil daripada kisah teladan tersebut. Antaranya adalah kita perlulah sentiasa bersyukur atas nikmat yang dikurniakan kerana terdapat lebih ramai yang tidak berkemampuan untuk menjalani kehidupan seharian. Ini membolehkan kita untuk sentiasa sedar akan diri dan tidak bersikap angkuh serta sombong. Seterusnya, tabah dan tidak berputus asa wajib dicontohi oleh semua. Kita haruslah sentiasa yakin dengan diri sendiri apabila melakukan sesuatu perkara dan janganlah mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling yang dapat merosakkan keyakinan diri. Selain itu, setiap orang berhak menyatakan pandangan dan bertindak pantas dalam merebut peluang, tidak kira darjat, jawatan, kuasa dan sebagainya. Ini adalah kerana setiap orang bebas membuat keputusan serta menentukan kehidupan pada masa yang akan datang. Oleh itu, kita mestilah sentiasa tabah dan sabar dalam menghadapi sesuatu rintangan dan janganlah mudah berputus asa kerana ada pepatah mengatakan bahawa bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cikgu. Baiklah, hari ini kita akan lakukan pembelajaran kita yang bertajuk cuaca. Boleh sila buka buku teks muka surat 50. Okey, boleh. Kak, iklim di Iklim Khatulistiwa. Apa itu iklim khatulistiwa, Amira? Iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun. Iklim khatulistiwa terletak di mana, murid-murid? Iklim khatulistiwa terletak di antara garisan lintang 0 darjah hingga 10 darjah utara dan 0 darjah hingga 10 darjah selatan garisan khatulistiwa. Bagus, murid-murid. Baiklah, kita sambung pula pada suhu di Malaysia. Suhu di Malaysia adalah suhu tinggi dan sekitar sepanjang tahun. Min suhu tahunan Malaysia boleh ialah 27 darjah Celsius. Cikgu ambil tu apa? Aku rasa, maksudnya awak ambil tu tambahkan semua, lepas tu bahagi. Sebagai contoh, kita ada 12 bulan dalam setahun kan. Awak ambil tu setiap 12 bulan dan tambahkan semuanya lepas bahagi dengan 12. Hasil bahagi yang awak dapat itulah jumlah puratus suhu tahunan Malaysia. Faham tak murid-murid? Faham, Cikgu. Sebagai contoh, awak boleh rujuk buku teks muka surat 50. Jadual 4.1, dia ada tunjuk suhu setiap bulan tahunan Malaysia begitu. Okey, Cikgu. Ada. Okey, kita sambung pula kepada cikgu nak tanya. Jidat tu apa? Hawa, jidat tu apa? Hawa ada tak cantik? Ada. Hawa, where are you? Hawa, are you still there? Hawa, tolong respon cikgu. Hawa, Dia macam tak ada dekat sini. Mai tak on, kamera pun nak off. kalau macam tu tak apalah. Okey, kelas jidat apa? Hasil tolak nombor maksimum dengan nombor minimum. Bagus Nizana. Jadi jidat suhu tahunan kecil di Malaysia berapa? 1 darjah Celsius hingga 3 darjah Celsius. Sabar murid-murid. Baiklah semua. Faham?
Faham cikgu. Faham, cikgu. Lah kalau macam tu, cikgu berikan kelas kita pada sampai sini saja. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, cikgu. Berdasarkan lakonan yang telah dilakonkan tadi, dengan ini kita dapat rumuskan beberapa perkara seperti kesan positif dan kesan negatif. Antara kesan positif ialah kita dapat meningkatkan keyakinan diri, merancang maklumat hidup dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa dan negara. Antara kesan negatif ialah kita tidak akan berjaya dalam hidup, hidup menjadi tidak tenang dan hidup kita tidak diberkati. Pengajarannya, kita haruslah memberikan tumpuan semasa guru sedang mengajar agar ilmu kita diberkati. Dengan itu, kita akan mudah faham apa yang disampaikan oleh guru kita. Adab yang baik melahirkan insan yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada semua. Nama saya Sofia Batrisha binti Muhammad Khairul Azman. Pada hari ini saya akan menyampaikan ceramah tentang etika pemakaian sopan. Kita haruslah memakai pakaian yang tidak menjolok mata dan menarik perhatian orang ramai. Seperti pakaian yang labuh dan menutup tubuh badan. Oleh hal yang demikian, kita dapat menjaga kehormatan diri dan dipandang mulia oleh masyarakat. Selain itu, kita hendaklah memakai pakaian yang selesa dan bersesuaian untuk melakukan aktiviti-aktiviti tertentu seperti beriadah, bersukan dan lain-lain. Dengan cara kita yang sentiasa menjaga pemakaian dapat membuktikan bahawa kita merupakan seorang yang matang dan dapat membezakan antara hak dan batil. Konklusinya, berpakaian sopan adalah penting bagi mengelakkan kecenderungan kepada masalah salah laku sosial. Selain itu, kita juga dapat menjaga maruah diri dan keluarga serta tidak mencemarkan pegangan agama. Akhir sekali, kita dapat memenjati diri sebagai seorang yang berpendirian tetap dan berakhlak mulia. Saya berharap agar kita semua dapat menjaga aurat tidak kira bangsa dan agama kerana ianya merupakan perkara yang baik sekaligus dapat memupuk sikap positif di kalangan masyarakat dan mengelakkan perkara negatif berlaku. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhannya, antara perkara yang dapat kita pelajari ialah mengamalkan sikap positif dan proaktif dalam diri seperti menyelesaikan tugas yang diberi tepat pada masanya. Dengan cara itu, kita dapat lebih terkehadapan dalam memberi idea serta dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Seterusnya, kepercayaan kepada Tuhan. Kita haruslah sentiasa bersyukur atas nikmat yang dikurniakan, yakin akan kewujudan Tuhan kerana Tuhan yang mencipta segala sesuatu yang berada di muka bumi ini. Selain itu, kita haruslah menjadi seseorang yang berwawasan dan berpendirian tetap. Ini membolehkan seseorang untuk berfikiran lebih matang dalam membuat keputusan serta dapat mengelakkan sebarang impak negatif dalam kehidupan seperti kesalahpahaman antara sesama lain dan sebagainya. Jelaslah bahawa terdapat banyak perkara yang harus kita pelajari dalam kehidupan seharian kerana sesungguhnya manusia tidak pernah lari dari membuat kesalahan. Sasia yang baik harusnya dipupuk, sasia buruk buang ke sepadan. Sekian daripada saya. Sekian dari kami. Semoga video yang telah kami persembahkan tadi dapat dijadikan sebagai contoh dan panduan sekaligus memberi manfaat kepada yang lain. Sebelum saya menggunakan diri, izinkan saya untuk mengingatkan anda semua agar bertindak memilih yang jernih dan membuang yang keruh. Dengan ini, saya memohon maaf sekali lagi jika ada sebarang kesilapan sepanjang pepetangan kami yang agak tidak seberapa ini. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.